Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Perbincangan kita dalam kitab Muqaddimah Aqidah Muslimin, bab yang ke-14, perkara-perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Kita panggil sebagai virus yang paling bahaya sekali. Inilah. Bila batal syahadah, makna tak ada harga kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang pertama membatalkan syahadah, bertawakal dan bergantung kepada yang lain daripada Allah. Yang pertama, bertawakal dengan bergantung kepada hak lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia bergantungnya makhluk, bergantungnya tok kamak, bergantungnya pusu dan sebagainya. Yang kedua, tidak mengakui nikmat zahir dan batin adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Hak nikmat tu hari ni tak ada, hasil usaha kita sendiri. Berasa dia tu pandai. Tolak Tuhan. Sambungan perbincangan kita pada kali ini iaitulah yang ketiga. Beramal kerana yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Beramal bukan kerana Tuhan. Tidak dengan izinnya. Hak Tuhan tak izin. Kerana tidakkah kita berikrar mengikut firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Maksudnya sungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku hanyalah kerana Allah. Itu ikrar kita janji tu. Inna salati wa nusuki, janji dah aku semaya ibadat semuanya kerana Tuhan. Tiada sekutu baginya. Jadi surah Al-An'am ayat 162 163. Ini pengakuan kita, ini ikrar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita konak buat gilas lain. Jadi bunuhlah. Bahawasanya yang dikatakan ibadat itu tidaklah khusus kepada sembahyang, puasa, zakat dan haji sahaja. Jadi orang ni kita faham, bila sebut ibadat, duk nak buat semaya, pasal zakat haji. Kalau kau. Bahkan, maksud sebenar ibadat ni enggak boleh. Semua amal saleh yang diqasadkan kerana Allah Subhanahu wa taala adalah juga dikira ibadat. Semua amal dia, sedekah kita, zikir kita, doa kita, apa saja amal ibadat yang patutnya dikosakkan semata-mata kerana Allah, maka itulah ibadat. Dan amal-amal yang seperti itu, kalau dikosakkan kerana yang lain tanpa izinnya, maka dianggap syirik. Jadi amal lagi ni kalau kita kosak lain daripada itu, jadi syirik dah itu. Sesungguhnya amalan yang telah menjadikan seorang itu syirik adalah terlalu banyak. Amal yang jadi seorang itu syirik banyak. Di antaranya ialah beramal di atas dasar kebangsaan, nasionalisme atau perkauman. Jadi pasal apa mu ni? Sebab nak jaga bangsa aku. Tak kira lah bangsa dia betul ke, sengit ke, sewi ke, zalim ke. Kerana nak jaga bangsa, kita berjual. Jadi ini pun termasuk dalam perbuatan yang tak boleh. Dia bukan kena jaga bangsa, kena jaga agama. Tak kira kita bangsa berapa. Asal agama dia Islam, kita wajib kena jaga dia. Kita mesti kena bantu dia. Jadi kalau tidak, hara-hara jadi keadaannya. Beramal di atas dasar kebangsaan, nasionalisme atau perkauman. Bila mana dasar ini dijadikan tujuan, berjuang kerananya. Kerana bangsa, tujuan. Berucap kerananya dan menyeru ke arahnya dengan semangat asabiyah. Asabiyah itu semangat perkauman. Tak kira lah betul tak apa, asal kau kaum aku ya. Asal anak-anak aku. Maka pegangan dan amalan itu dianggap syirik dan membatalkan dua kalimah syahadah. Kerana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita beramal kerananya. Hak tu yang perintah kita suruh beramal kerana Tuhan. Kita tak beramal kerana bangsa kita. Berjihad kerana Allah, berjuang kerananya. Apabila kita melakukan semua itu kerana bangsa kita semata-mata adalah batil. Boleh jadi kadang-kadang kita menentang mereka kalau mereka kafir. Jadi kalau orang bangsa kita sendiri, kalau dia kafir, kena lawan.
Tak boleh kata, tak lawan ni orang kita ni. Bangsa kita, anak-anak kita, jangan. Seorang Muslim itu tidak menilai sesuatu tindakan menurut kepentingan kaumnya sahaja. Tetapi mestilah menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ikutnya perintah Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man da'a ila asabiyyah, wa laisa minna man qatala asabiyyah, wa laisa minna man mata ala asabiyyah." Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i. Maksudnya bukan dari kalangan kita orang-orang yang menyeru ke arah asabiyah. Asabiyah mana perkauman yang buta. Bukan dari kalangan kita orang yang berperang di atas dasar asabiyah. Dan bukan dari kalangan kita orang yang mati di atas dasar asabiyah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Mal asabiyatu ya Rasulullah?" Sahabat bertanya, "Apa dia ke asabiyah? Apakah dia asabiyah itu wahai Rasulullah?" Ya Nabi kita marah sangat ni. Siapa jadi jahiliyah ni asabiyah ni? Apa dia maksud dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-asabiyatu an tu'ina qaumaka 'ala zulmi." Maksudnya asabiyah itu ialah kamu menolong kaummu di atas dasar kezaliman. Tak kira asal zalim, kau jahat, asal kalau dia kaum kita tolong dia. Kita bantu dia, kita bela dia. Maka itu dia panggil asabiyah. Zalim menurut Islam ialah sesuatu yang lain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala atau menyalahgunakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita banyak hukum Tuhan lagu ni, dia kata tak molek tu. Hak ni hak molek ni. Orang putih ni molek. Atau menyalahguna hukum Tuhan. Ambil hukum Allah Ta'ala, royak kepada orang lain. Orang zalim, kita pergi guna tak atas orang Islam. Adapun perasaan kasih kepada bangsa. Kita kasih kepada bangsa kita. Tak kasih, tak kasih. Kasih. Anak kita kasih. Isteri lagi kasih. Apa ni... Anak-anak kita, kau saya kita, pak cik kita, pak saudara kita, tok nenek kita tak. Itu dia panggil kasih kepada bangsa dan kaum. Di atas jalan yang sebenar dan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah dinamakan asabiyah. Pasal apa bela? Ini waris saya ni, dia kena zalim. Tanah dia kena apa? Itu kita mesti kena bela. Bukan kerana dia waris kita, kerana dia kena zalim. Begitulah juga halnya beramal kerana negara atau tanah air. Atau kenegerian boleh dianggap syirik jika sekiranya itu semua menjadi matlamat amal. Kerana seorang Muslim itu tidak berhubung dengan tanah airnya hanyalah menurut makna penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beramal untuk kepentingan tanah air dan penduduknya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena jaga tanah air kita, tak boleh orang ceroboh mari, tak boleh orang serai tak tu kalu. Tapi maknanya nak siapa mereka kerana tanah air tak kira apa saja tak boleh. Adapun jika negara atau tanah air menjadi kiblat amal dan tidak lagi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah dia amalan yang dianggap syirik dan Allah Subhanahu Wa Taala mencela kaum yang bergantung dengan tanah airnya semata-mata. Jadi kalau kita kerana apa ni? Tak boleh kerana tanah air saya. Tak kira lah apa jadi pun pada waktu itu orang ini dianggap sebagai orang yang sudah asabiyah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Surah An-Nisa ayat 66. Maksudnya jika kami wajibkan atas mereka, bunuhlah diri-diri kamu atau keluarlah dari kampung-kampung kamu, nascaya mereka tidak melakukannya. Orang kafir zaman dululah. Kecuali sedikit di kalangan mereka. Padahal jika mereka kerjakan apa yang mereka dinasihatkan, nascaya terlebih baik bagi mereka dan lebih tetap. Jadi, bila Allah Ta'ala perintah kepada kita sesuatu, kita ikut. Itulah lebih baiknya, itulah yang lebih tetap. Kalau kita tak ikut, kita akan jadi manusia yang terdengar kata. Bila terdengar kata, apa jadi? Ini dipanggil manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita kena faham, saya kepada keluarga, saya kepada negeri kita, itu kena saya. Kalau orang nak kacau kita kena bertahan. Tapi mana jangan letak matlamat kita, aku tak kira, orang pun jaga negeri, tak kira. Pun agama pun tak apa. Jadi itu tidak. Kita jaga ni kerana Allah SWT Tuhan suruh. Nabi suruh nah. Apabila mari orang nak sekian negara, mu'izzah stumfir tumfamfiru, kamu kena jadi anggota tentera belaka.
Itu jadi jangan salah faham. Tapi maknanya nak letak matlamat perjuangan bukan kerana bangsa, bukan kerana negara, tapi matlamat perjuangan kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Jual kerana Allah. Jadi perkara yang keempat, kita akan sambung pula perbincangan yang keempat, memberi hak secara mutlak kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala.